Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan satu diskusi, iaitu bertajuk tentang kebuktian kenabian Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebenarnya kebuktian Nabi Muhammad SAW ini telah tercatat di dalam kitab-kitab lama seperti kitab Taurat, Injil dan Zabur, yang telah menunjukkan kepada kebuktian kehebatan Nabi itu sendiri dan kebuktian kewujudan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya juga kebuktian itu telah terukir di dalam Al-Quran itu sendiri, yang menunjukkan tentang kewujudan kenabian Nabi Muhammad SAW. Daripada sini kami akan merungkaikan beberapa kebuktian Nabi Muhammad SAW daripada beberapa jenis perincian yang akan kami terangkan sebentar saja lagi. Nama saya Muhammad Fadil bin Abu Zaki, memegang nombor matrik A176646. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai tajuk saya, iaitu bukti-bukti kebenaran Rasulullah SAW. Untuk makluman bahawa Nabi Muhammad adalah merupakan seorang manusia lelaki yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril, dan tidak semua manusia mendapat anugerah sebegini. Hanya mereka yang terpilih saja yang diutuskan oleh Allah dengan mendapat beberapa kelebihan, tidak seperti manusia lain. Okey. Saya akan menerangkan satu persatu mengenai bahagian yang saya buat di dalam tugas saya ini. Okey, yang pertama, bukti kebenaran Rasulullah SAW. Antaranya yang pertama ialah diakui sifat kejujurannya. Okey, sifat kejujuran Nabi Muhammad SAW ini diakui oleh sahabat Rasulullah sendiri, dan ianya juga diakui oleh orang bukan Islam. Okey. Buktinya, sahabat Rasulullah yang mengatakan bahawa baginda ini mempunyai sifat kejujuran adalah menerusi kata-kata daripada Abdullah bin Salam yang merupakan sahabat Nabi SAW sendiri, iaitu kata-kata beliau adalah ketika baginda datang ke Madinah, orang ramai kerumun ke baginda dan mengatakan baginda telah datang, dan kemudian itu Abdullah bin Salam ini pergi ke kerumunan itu dan dia melihat sendiri wajah Nabi, dan dia mengakui bahawa Nabi yang wajah tidak seperti seorang pendusta. Okey, poin yang kedua adalah bukan kerana menginginkan kekuasaan dan kekayaan. Perkara ini amat penting kerana sesiapa sahaja yang melakukan kerja seperti mempunyai pangkat yang tinggi sudah pasti dan berkemungkinan menginginkan tawaran yang terbaik untuk masa-masa akan datang untuk melakukan sesuatu perkara. Namun Nabi SAW ini tidak menginginkan tawaran seperti berikut. Buktinya, kaum Quraisy merupakan kaum Nabi sendiri yang menawarkan baginda SAW dengan berbagai-bagai tawaran, namun baginda menolak semuanya. Baginda menolak kerana baginda melakukan tugasan yang diutuskan oleh Allah ini dengan atas sifat amanah dan atas sifat kehambaan. Begitu mulianya sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Okey, poin yang ketiga adalah merupakan qudwah hasanah. Okey, kita mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW ini merupakan contoh teladan yang terbaik di dunia ini. Kita boleh melihat pribadi beliau seperti yang dikatakan sebelum ini, dalam sifat kejujuran, amanah dan sebagainya.
Okey. Bukti juga ada menyatakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Okey. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, iaitu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Poin ketiga adalah keajaiban-keajaiban yang telah disaksikan. Okey, perkara ini tidak semua manusia mendapat anugerah sebegini, kerana hanya mereka yang teristimewa dan terpilih saja yang mendapat keistimewaan sebegini. Keajaiban-keajaiban yang telah disaksikan, ini antaranya adalah seperti mukjizat. Hanya Nabi yang mendapat mukjizat. Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan mukjizat ini, dan mukjizat ini bukan merupakan Nabi adalah seorang ahli sihir, kerana ada tomahan-tomahan yang mengatakan Nabi adalah seorang ahli sihir. Bahkan mukjizat ini adalah merupakan keistimewaan yang untuk kita membezakan antara manusia biasa dengan manusia yang terpilih. Tambahan pula, bukti mukjizat ini sangat memberikan impak yang positif, bukan impak yang negatif. Antara mukjizat yang kita boleh nampak sekarang adalah seperti Al-Quran, iaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bukti kita nampak kesan bahawa sampai sekarang Al-Quran sangat memberikan kita gambaran yang terbaik dalam pelbagai aspek, kerana di dalam Al-Quran saja mempunyai pelbagai isi-isi yang penting yang perlu kita ketahui, sama ada kita ketahui ataupun kita belum diketahui. Justru itu kita digalakkan untuk memperbanyakkan baca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran dengan berguru-guru, dengan mereka yang faqih di dalam bidang Al-Quran ini. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anwar bin Muhammad Dahlan, nombor matrik A175360. Baiklah, saya akan meneruskan perincian tajuk kami, iaitu bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Perincian saya adalah menjurus kepada perbincangan kitab-kitab lama akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya memulakan perkongsian saya dengan mengutip kisah yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawili Al-Fatawi, yang juga diambil dari kumpulan soal jawab keagamaan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, menyebutkan bahawa Nabi Adam berpesan kepada Nabi Syekh agar sentiasa berzikir menyebut nama Allah, dan menyertakan juga dengan menyebut nama Nabi Muhammad, kerana Nabi Adam melihat nama Nabi Muhammad selalu berdampingan dengan asma Allah yang ditulis meliputi arash, di seluruh tempat di langit, di pintu syurga, di daun-daun pohon tuba, di daun-daun pohon Sidratul Muntaha, di seluruh sudut benteng. Saya memulakan perkongsian saya dengan perkongsian kisah ini kerana ia sudah memberi gambaran awal tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW sudah ada sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, dan Nabi Adam sudah menjumpai nama baginda ketika berada di syurga lagi. Sebelum itu, saya perlu tegaskan bahawa sesungguhnya bagi membuktikan kewujudan dan kebenaran Nabi Muhammad itu tidak perlu lagi sehingga mencari kitab-kitab agama terdahulu, kerana Al-Quran sahaja sudah cukup menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad itu sesungguhnya seorang utusan Nabi Allah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah dan ayat yang menceritakan tentang baginda SAW. Bahkan Al-Quran itu sendiri merupakan mukjizat yang membuktikan kenabian Muhammad SAW itu sebagai seorang pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah perkongsian ayat atau penyataan yang membuktikan bahawa kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab lama. Yang pertama, kitab Nabi Hagai yang merupakan seorang nabi daripada 12 nabi kecil. Ayat-ayat yang dikutip di dalam kitab Nabi Hagai adalah ayat 7 sehingga 10.
Kerana demikianlah firman Tuhan menyeru sekalian alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Bahkan aku akan menggoncangkan segala bangsa, maka mereka itu akan datang kepada kegemaran segala bangsa, dan aku memenuhi rumah ini dengan kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan menyeru sekalian alam. Bahawa aku mempunyai segala perak dan aku mempunyai segala emas. Demikianlah firman Tuhan seru sekalian alam. Adapun kemuliaan rumah dan kemudian ini akan lebih besar daripada kemuliaan rumah yang terdahulu itu. Demikian firman Tuhan menyeru sekalian alam. Dan dalam tempat ini aku akan mengurniakan keselamatan. Demikianlah firman Tuhan seru sekalian alam. Ayat 7 hingga 10. Menurut Dr. Taufik yang merupakan seorang pakar bahasa Mesir, ungkapan kegemaran yang disebut dalam ayat 8 tersebut asalnya dari perkataan hamdud dalam bahasa Ibrani, sedangkan dalam bahasa Arab hamdud itu membawa makna terpuji. Jika hal itu kita kaji dalam bahasa Malaysia, perkataan yang sesuai dengan perkataan kegemaran sudah pasti ia membawa makna sesuatu yang terbaik atau terpuji. Oleh sebab itu jelaslah yang dimaksudkan dengan kegemaran oleh ayat 8 tersebut adalah Nabi Muhammad SAW yang kini jelas dipuji oleh orang yang berfikiran jujur dari bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Memang baginda diutuskan oleh Allah bagi menyeru sekalian alam kepada segenap umat dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Manakala perkataan selamat yang disebut dalam ayat 10 asalnya dari perkataan Ibrani iaitu shalom. Sedangkan dalam bahasa Arab shalom itu adalah salam atau maknanya selamat atau sejahtera, atau boleh diartikan sebagai damai, sebagaimana perkataan Islam yang bererti sedemikian. Oleh itu jelaslah bahawa yang dimaksudkan dengan selamat oleh ayat 10 itu adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentang ini dapat dibuktikan dalam buku-buku sejarah dunia. Seterusnya kami akan kongsikan ayat dari kitab Kejadian, iaitu buku pertama di dalam Alkitab agama Yahudi dan Kristian. Ia juga dikenali sebagai Old Testament atau Book of Genesis. Dalam ayat 10. Dan lagi kata malaikat Tuhan kepadanya Hagar, aku membuat banyak keturunan sehingga tidak dapat dikira kerana banyaknya. Dalam ayat itu menunjukkan bahawa Hagar atau Hajar, ibu Nabi Ismail alaihissalam itu keturunannya sangat banyak sehingga memenuhi muka bumi ini. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahawa Nabi Ismail itu adalah keturunan dari Siti Hajar dan Nabi Muhammad itu pula adalah keturunan Nabi Ismail. Maka kerana Nabi Muhammad itu ialah keturunan Siti Hajar, menjadi satu bangsa yang besar di muka bumi ini, iaitu umat Islam. Banyak lagi ayat-ayat yang membuktikan kenabian Muhammad dalam kitab-kitab lain seperti kitab agama Hindu. Namun tidak dapat kami perincikan kerana masa yang terbatas. Sekian saja perkongsian saya. Saya Muhammad Ali Mushti bin Nazaruddin, nombor matrik A17568. Okey, topik perbincangan kumpulan saya berkaitan tentang bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Okey, salah satu bukti kenabian Nabi Muhammad SAW adalah dari sudut sifat Nabi, iaitu seorang yang ummi. Okey, apa itu ummi? Perkataan ummi ni berasal daripada kata dan perkataan ummi ni terdapat banyak pengertian yang telah diberikan oleh ahli-ahli bahasa. Saya ambil salah satu ahli bahasa yang bernama Al-Warib. Beliau berkata, ummi ni maksudnya adalah seorang yang tidak tahu membaca ataupun menulis. Pendapat beliau ni dibuat berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Maksudnya, dialah Allah yang mengutuskan kepada kaum ummiyin, iaitu buta huruf, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Okey. Kenapa ummi ini merupakan bukti kenabian Nabi Muhammad? Okey, jawapannya adalah seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW ni adalah seorang yang tidak tahu membaca dan menulis, dan baginda setelah dilantik menjadi seorang Nabi, baginda telah diberikan sebuah kitab yang iaitu yang bernama Al-Quran. Dan kitab Al-Quran ini merupakan mukjizat daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Okey.
Allah jadikan Rasulullah ni sebagai seorang yang ummi disebabkan jika Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi Nabi sudah tahu pandai menulis dan membaca, maka orang kafir mereka akan menuduh bahawa mukjizat Al-Quran itu sebagai salah satu tulisan yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi bila Allah cipta Nabi Muhammad sebagai ummi, yakni tidak tahu membaca dan menulis, maka orang kafir pun mereka tidaklah dapat menuduh. Kerana apa? Kerana mereka tahu Al-Quran itu memang bukan daripada Nabi Muhammad. Sebab kita tahu Nabi Muhammad SAW memang dilahirkan dalam keadaan ummi, dan memang Allah cipta Rasulullah seperti itu. Dan kalau kita lihat kepada pendapat ulama pun ada berbeza pendapat tentang sama ada Nabi ni bersifat ummi ataupun tidak. Kalau pendapat ulama yang menerima Nabi Muhammad SAW ni bersifat ummi adalah kerana berdasarkan daripada surah Al-Ankabut ayat 48. Maksudnya, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Okey, ayat surah Al-Ankabut ayat 48 ni yang menyebabkan ulama, sebagai ulama mereka mengatakan yang memang Nabi Muhammad SAW ini tidak tahu membaca dan menulis. Sebab ayat tu bagi tahu kan yang Rasulullah diutuskan dalam keadaan serba tidak tahu. Dan ulama yang menerima pula mengatakan yang Nabi Muhammad SAW tidak ummi ni adalah dengan hujah mereka kata sebab Rasulullah ini bukanlah seorang ummi, dan ummi Rasulullah itu bukanlah sesuatu yang kekal, kerana Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad Subhanahu taala ni, Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebuah akal yang cerdas, dapat menangkap. Jadi bila Rasulullah sampaikan apa sahaja wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, ia terus masuk kepada sanubari Rasulullah. Rasulullah maksudnya dah hadam semua tu. Jadi menunjukkan kat sini tidaklah Rasulullah itu bersifat ummi sehingga ke akhir hayatnya. Jadi nak menunjukkan kat sini sifat ummi itu adalah satu benda yang penting yang menunjukkan bahawa ia adalah bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Berikutan adalah perincian tentang kebuktian kenabian Nabi Muhammad SAW yang telah diterangkan oleh sahabat-sahabat saya sebentar saja lagi. Dengan adanya kebuktian yang telah ditunjukkan, yang telah diperincikan itu, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan sebagai manusia perlulah mempercayai kepada Nabi Muhammad SAW, kerana kepercayaan kepada Nabi itu adalah salah satu daripada rukun iman. Tanpa kalau kita tak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, bermaksud kita telah menghilangkan satu daripada rukun-rukun iman yang kita pegang daripada kita memeluk Islam sejak kecil lagi. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.